Ali, baca buku tu cepat. Itulah mak dah cakap, jangan panjat pokok tu. Panjat lagi, panjat lagi, panjat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotan tak boleh nanti masuk jail. Okey, hari ini kita akan bercerita mengenai dua situasi tadi. Secara literalnya, dua-dua situasi tadi adalah satu perintah. Ayah perintahkan anak dia baca buku, dan mak perintahkan anak dia panjat pokok. Tapi sebenarnya secara umum kita tahu dua-dua ada bezanya. Makna al-amru adalah satu perintah ataupun tuntutan supaya kita melakukan sesuatu perkara, dan an-nahyu pula adalah satu larangan ataupun tegahan agar kita tidak melakukan sesuatu perkara. Okey, terus teranglah, sebenarnya lecturer kami suruh kami buat satu assignment berbentuk video berkaitan dengan al-amru wan nahyu indal usuliyin. Sekejap Al-amru wan nahyu indal usuliyin. Jadi kami kena membahaskan tajuk ini dalam bentuk video, dan kami perlu buat supaya semua orang faham. Jadi ini adalah buku yang kami guna, Usul Fiqh 2. Hari ini kita tak nak cerita semualah pasal dua benda ni. Memang panjang lah cerita. Hari ini kita akan cerita mengenai sirah. Sirah ni maknanya bentuk. Bila kita cerita pasal bentuk, terdapat dua jenis lah bentuk untuk dua benda ni. Yang pertama sekali bentuk sebenar, bentuk hakiki. Dan yang kedua bentuk majazi. Majazi ni kiasan. Aku tahu mesti ramai yang tak faham. Tak apa, nanti aku jelaskan. Kita akan tengoklah apa beza dua makna ni kan, dan apa kaitannya dengan al-amru dan nahyu ni. Sekali kita tengok makna hakiki, makna sebenar. Okay, dalam kawaid fiqh, mungkin ada yang pernah belajar kawaid fiqh sebelum ni kan, ada dua kaedah yang aku nak bawa. Yang pertama sekali, al-aslu minal amru al-wujub. Asal daripada amar ni, asal perintah adalah wajib. Yang kedua, al-aslu min an-nahyu. Asal untuk nahyu ni pula, tegahan ataupun larangan, adalah tahrim, haram. Sebenarnya aku pun tak faham apa budak-budak ni tulis. Kami tak ada dialog, jadi tak apalah, kita cerita je lah. Okey, dalam Quran ada banyak contoh, tapi tak apa, aku bagi satu contoh. Kalau kita tengok satu contoh arahan, arahan ni arahan yang berbentuk al-amru lah, maknanya perintah, dan hakiki sebenar adalah kalau kita tengok contoh waqimis solah, dan tunaikanlah solat. Dan tunaikanlah adalah satu bentuk arahan, dan benda tu wajib kita kena buat, sebab solat 5 waktu wajib. Okay, itu satu bentuk contoh perintah yang wajib dan makna yang hakiki, yang sebenar. Okey, untuk sirah al-amru kita terus bagi contoh yang majaziyah, kiasan. Sebab mungkin orang nak tahu apa beza yang sebenar dan yang kiasan. Satu arahan yang mendidik adalah kalau kita tengok kulu mimma yali, makanlah dari apa yang layak. Maknanya bukan satu arahan yang memang berbentuk sebenar. Kulu mimma yali, makanlah apa yang patut. Maknanya satu perintah yang mendidik kita, suruh kita cari makanan yang patut kita makanlah. Faham tak? Okay, yang seterusnya adalah sirah majazi yang berbentuk apa lagi? Petunjuk. Contohnya watashidu syahidaini min rijalikum. Maknanya perintah ni adalah berbentuk petunjuk, supaya kita bawakan dua orang saksi lelaki untuk satu permasalahan. Dan seterusnya arahan majazi yang berbentuk ancaman. I'lamu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu mahu. Maknanya satu perintah, buatlah apa yang kamu mahu, tapi arahan tu adalah berbentuk sirah dia majazi. Seterusnya adalah perintah yang berbentuk kurniaan. Contohnya kulu mimma razaqakumullah, makanlah rezeki yang telah Allah kurniakan.
Bermakna kita tengok ayat ni Allah nak tunjukkan Allah telah kurniakan kita berbagai-bagai nikmat makanan supaya kita makanlah untuk hidup kita. Dan ada juga perintah majazi yang berbentuk kehinaan. Contohnya kunu qiradatan khashiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Perintah ni adalah berbentuk hinaan terhadap orang-orang yang telah melakukan dosa dan ditukar menjadi kera yang hina lah. Seterusnya perintah yang berbentuk kelemahan. Sebagai contoh, fa'tu bisuratin min mithlihi. Buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Nasyai kamu tak boleh buat. Maknanya nak menunjukkan kelemahan makhluk yang tak boleh, memang tak boleh langsung membuat semisal dengan Al-Quran. Dan ada juga yang berbentuk doa. Contohnya, Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Kita bukan perintahkan Allah supaya ampunilah kita, ya Allah ampunilah aku, bukannya tu. Kita memohon, ya Allah ampunilah aku, berbentuk doa. Seterusnya kita akan tengok bab an-nahyu, tegahan. Sirah dalam bentuk majazi dan hakiki. Dalam bentuk hakiki kita dah tengok tadi kan kawan. Al-aslu min an-nahyu at-tahrim. Asal daripada tegahan ni adalah haram. Contoh makna sebenar larangan. Ni kan. Contoh. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan jauhkanlah diri kamu daripada perkara yang fahsya' dan munkar. Itu teguran secara hakikat. Nak kencap. Contoh lain, hurrimat 'alaikum ummahatikum. Diharamkan ke atas kamu menghakimi ibu-ibu kamu. Itu haram secara makna sebenar. Secara makna majazinya, bentuk yang tak disenangi lah. Maknanya yang Allah tak suka kita buat. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi. Seterusnya perkara yang berbentuk petunjuk. Contohnya la tas'alu asya'a tubdulakum tasukum. Maknanya la tas'alu, janganlah kamu menyoal tubdulakum, sesuatu yang jika diterangkan menyusahkan kamu. Benda tu satu petunjuk lah, supaya kita jangan tanyakan benda-benda asyik tanya je kan. Kalau lama menyusahkan kita. Contohnya macam kes sapi betina tu lah, semua dah tahu kan. Ada satu kaedah dalam qawaid fiqh, al-amru ba'da an-nahyu al-ibahah. Al-amru ataupun perintah selepas larangan adalah sesuatu yang harus. Contohnya, fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ard. Sebenarnya ayat ni adalah ayat larangan daripada cari rezeki sewaktu solat Jumaat. Maknanya lepas solat Jumaat, dalam ayat ni diceritakan fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Bukan bermakna wajib kita bertebaran di muka bumi. Selepas kita melakukan solat, kita bolehlah bertebaran di seluruh pelosok muka bumi ni untuk melakukan kembali kerja-kerja yang tertangguh, yang kita tak siap lagi sebelum tu. Maknanya perintah tu adalah satu bentuk yang haruslah